Menyebarkan maklumat atau berita palsu adalah kesalahan di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan anda boleh disaman atau dipenjara jika didapati bersalah. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Azizan Alam dan ini Pastikan Sahih. Dan hari ini 3 Julai adalah Hari Tanpa Beg Plastik Sedunia. Tahukah anda sebanyak 50% plastik digunakan hanya sekali dan 10% daripada sampah yang kita hasilkan adalah plastik. Sayangi alam sekitar, hentikan penggunaan beg plastik. Ayuh kita mulakan dengan segmen Sahih. Kementerian Sumber Manusia KSM menafikan kesahihan poster yang mendakwa Menterinya V. Sivakumar tidak membayar gaji pekerja yang tular sejak semalam. Dan poster tersebut yang tertulis breaking news, YB Sivakumar tak bayar gaji staf sendiri sejak 2 bulan bersama dengan gambar menteri itu adalah palsu dan tidak sah seperti yang didakwa. KSM dalam satu hantaran di Facebook rasminya meminta orang ramai agar berhati-hati dan tidak mudah terpedaya dengan maklumat palsu yang disebarkan. Kementerian Kewangan memberi peringatan kepada orang ramai supaya berhati-hati dengan SMS palsu berkenaan pemberian kredit berjumlah RM500 ke akaun Touch and Go e-wallet yang menggunakan nama E-Belia Rahmah, dan mesej tersebut turut disertakan dengan pautan yang meminta mangsa untuk menyemak identiti dan baki semasa akaun e-dompet tersebut. Dan jangan tekan pautan yang diberi untuk mengelakkan data peribadi anda dicerobohi atau risiko wang anda dicuri skamer yang menjadi dalang di sebalik sindiket tersebut. Dan sekali lagi diingatkan bahawa tuntutan kredit E-Belia Rahmah hanya melalui penyedia perkhidmatan yang disenaraikan. Baik, pemandu van yang memandu melawan arus hingga menyebabkan kerosakan 5 kenderaan ditahan polis semalam. Dan Ketua Polis Daerah Asisten Komisioner Muhammad Azam Ismail berkata kejadian tular yang berlaku di Jalan Ampang menyaksikan seorang pemandu sebuah van cuba merempuh orang awam di hadapan sebuah restoran. Dan ujarnya kemalangan dipercayai berlaku apabila van yang dipandu itu melarikan diri selepas melanggar sebuah kereta di Jalan Ampang. Dan tambah beliau, pemandu van berusia 40-an itu bagaimanapun hadir di Balai Polis Ampang Jaya untuk membuat laporan sebelum penahanan dilakukan mengikut Seksyen 42/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dan polis turut menahan seorang lelaki kerana dipercayai memukul 2 anaknya dan mengugut isterinya di kediaman mereka di Taman Ceras Indah di sini pada 25 Jun lepas. Dan suspek yang berumur 40 tahun itu telah menumbuk muka anak perempuan berusia 11 tahun sebanyak 2 kali dan menampar muka anak lelakinya berusia 3 tahun sehingga meninggalkan kesan lebam. Dan Ketua Polis Daerah Ampang Jaya ACP Muhammad Azam Ismail berkata suspek bertindak sedemikian apabila isterinya yang berusia 37 tahun meminta semula pasport miliknya dan anak-anak beliau. Dan katanya lagi punca kejadian berlaku apabila isteri suspek bertanya tentang pasport berkenaan serta pemilik sepasang kasut yang berada di pejabat suspek sehingga menyebabkan suspek berang. Dan beliau menambah isteri suspek pula diugut agar tidak membuat laporan polis ekoran perbuatan suspek terhadap 2 anaknya itu. Baik, hujan dan ribut petir diramal di kebanyakan negeri pada sebelah pagi, petang dan malam mulai hari ini sehingga Rabu, dan ia berdasarkan jadual ramalan cuaca Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia yang dikongsi Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA di laman Facebook hari ini. Dan mengikut ramalan hari ini, ribut petir diramal di 1-2 tempat di Sarawak pada waktu petang membabitkan daerah Kapit, Miri dan Limbang. Di Sabah,
ribut petir diramal di sebelah petang membabitkan beberapa tempat iaitu Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Manakala di Semenanjung pula, ribut petir diramal berlaku di 1-2 tempat iaitu di Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Pada sebelah malam pula, ribut petir diramal di beberapa tempat di pedalaman Semenanjung iaitu di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Baik, polis meminta orang ramai untuk berwaspada dengan taktik penipu yang menyamar sebagai pegawai polis bagi meminta sumbangan wang tunai menerusi panggilan telefon atau pesanan WhatsApp. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintendent Zaiham Muhammad Kahar, menerusi satu kenyataan berkata pihaknya menerima laporan berhubung penipuan itu yang kononnya sumbangan terbabit akan digunakan bagi penganjuran program melibatkan ibu pejabat polis daerah itu. Dan jelasnya suspek dikatakan memperkenalkan diri sebagai Tuan Nik atau Tuan Syukri serta menggunakan gambar profil lelaki mengenakan pakaian seragam polis. Selain itu, ujarnya lagi suspek didapati menjadikan ahli perniagaan di sekitar Bentong sebagai sasaran. Dan Zaiham menambah suspek juga didapati menggunakan 3 akaun bank berbeza untuk mangsa memberikan sumbangan. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mengambil tindakan pantas dengan bersetuju menyalurkan bantuan bersesuaian terhadap seorang remaja berusia 21 tahun yang menderita penyakit saraf di Kuala Terengganu. Dan sebelum ini, media melaporkan situasi Muhammad Hafizuddin Ismail yang menderita penyakit tersebut sejak 5 tahun lalu, ekoran dari insiden terjatuh tangga ketika beliau berusia 12 tahun. Dan KPWKM dalam satu kenyataan berkata kementerian itu melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bersama dengan agensi kerajaan yang berkaitan akan bekerjasama bagi membantu meringankan beban keluarga remaja berkenaan. Dan menurut kenyataan itu lagi, Muhammad Hafizuddin merupakan penerima bantuan orang kurang upaya OKU tidak berupaya bekerja sejak November 2020. Dan orang ramai yang mempunyai maklumat berkenaan kanak-kanak, warga mas dan komuniti yang memerlukan bantuan juga digalakkan untuk menghubungi talian kasih di 15999 atau ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah bagi membuat laporan. Baik, adakah anda tahu tentang sekerap manakah anda patut berjumpa dengan doktor gigi? Masyarakat di Malaysia umumnya sudah acap kali menerima info tentang kepentingan penjagaan kesihatan termasuk kesihatan pergigian dan pelbagai usaha telah dijalankan oleh pihak kerajaan terutamanya bagi meningkatkan pengetahuan dan kesedaran dalam kalangan masyarakat untuk menjaga kesihatan mulut. Dan di sini kami nyatakan 4 sebab utama mengapa anda perlu berjumpa dengan doktor gigi sekurang-kurangnya setahun sekali. Berjumpa dengan doktor gigi dalam tempoh yang sewajarnya membantu anda dalam mengesan tanda-tanda awal penyakit gigi, gusi dan lesi mulut. Selain itu, kekerapan berjumpa doktor gigi juga membantu dalam mengekalkan tahap kesihatan dan kebersihan mulut. Bantuan doktor gigi juga diperlukan bagi mendapatkan rawatan pencegahan dan kuratif di samping dalam masa yang sama mendapatkan khidmat nasihat profesional yang diperlukan berkaitan kesihatan oral anda. Dan ketahuilah bahawa kesihatan pergigian yang baik dalam kalangan rakyat Malaysia tidak dapat dicapai hanya dengan usaha anggota pergigian sahaja, malah sokongan dan kerjasama daripada semua pihak amatlah diperlukan. Dan berikut pula merupakan antara modus operandi yang sering digunakan oleh sindiket penipuan e-dagang. Suspek akan menghubungi mangsa dan berpura-pura menunjukkan minat terhadap barangan yang dijual oleh mangsa. Dan suspek kemudian memaklumkan kononnya telah melakukan kesilapan ketika memasukkan amaun yang diminta untuk barangan sebelum memaksa mangsa untuk memulangkan baki wang yang berlebihan. Suspek kemudian cuba meyakinkan mangsa dengan menghantar bukti resit transaksi kepada mangsa yang merupakan resit palsu. Dan selain itu, suspek turut
akan mengugut mangsa untuk membuat laporan polis sekiranya mangsa enggan memulangkan baki wang yang diminta. Mereka yang terperangkap dengan situasi ini, ketahuilah bahawa anda kini boleh melakukan semakan akaun bank atau nombor telefon di laman SemakMule terlebih dahulu bagi memastikan nombor yang diberikan adalah benar sebelum melakukan apa-apa transaksi kewangan. Dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM menasihatkan orang ramai supaya lebih berhati-hati apabila menerima jemputan untuk menyertai atau memuat turun aplikasi berbahaya yang dikenali sebagai pink WhatsApp dan kerana ia menimbulkan risiko keselamatan yang serius. Dalam satu kenyataan baru-baru ini, SKMM memaklumkan aplikasi itu diiklankan secara palsu untuk menawarkan ciri-ciri keselamatan dan privasi yang lebih baik. Halaman muka boleh ditempah mengikut keinginan dan mempunyai keupayaan untuk menghantar fail yang lebih besar berbanding aplikasi WhatsApp yang popular. Walau bagaimanapun, selepas dimuat turun, aplikasi berkenaan boleh mengakses pelbagai item di dalam telefon pintar pengguna seperti foto, mesej SMS dan senarai kenalan yang berupaya menimbulkan risiko keselamatan yang serius. Selain itu, SKMM turut berkata pengguna juga mungkin menerima mesej dan pautan yang kelihatan seperti daripada WhatsApp yang menjemput mereka untuk mencuba aplikasi baru itu, di samping menasihatkan orang ramai supaya tidak memuat turun aplikasi itu dan segera memadamnya jika ia sudah ada pada peranti mudah alih mereka. Dan dengan itu, pastikan sahih berat seketika. Kita kembali lagi selepas ini dengan segmen seterusnya semasa. Mak ayah saya dulu ialah pejabat awam dan mak saya dulu pernah berkhidmat di Kementerian Penerangan. Jadi memang kalau waktu ataupun bila tiba Hari Kebangsaan, memang suasana sama ada dekat rumah ataupun kami pun ada dibawalah ke Dataran Merdeka ataupun ke majlis-majlis seperti itu. Ada sambutan Hari Kebangsaan saya rasa di Dataran Merdeka. Dan saya ingat kami di bangunan Sultan Abdul Samad, ya, dan tiba-tiba datang ada seorang ni. Itu yang saya ingat waktu tu mak saya kenalkan saya kepada dia dan orang tu ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Masa umur saya 8 ke 9 tahun. Itu antara yang memori yang paling meninggalkan kesan. Tapi memang kalau nak katakan suasana, ialah kalau masa kita kecil kita belum faham erti sebenar Hari Merdeka, ya, sambutan Hari Kebangsaan. Dia bila dah besar tu baru kita mula appreciate lah, mula faham makna, ya. Harapan saya tahun ini untuk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ialah kita dapat mengingatkan diri kita sendiri tentang erti dan makna satu, Hari Kebangsaan ataupun sambutan Hari Merdeka itu, apakah ertinya merdeka. Kedua, apakah maksud kita membentuk persekutuan dalam yang kita sebut sebagai Malaysia. Apa nama itu asal, apa niat asal tu, kenapa kita membentuk Malaysia. Saya harap bukan hanya kita menoleh ke belakang untuk melihat apa yang pernah berlaku, pencapaian kita sepanjang 6 dekad ini, tapi apa yang boleh kita rangka untuk 6 dekad ke depan. Apa yang boleh kita kerja bersama-sama untuk bukan hanya membangunkan negara tapi membangunkan rakyat itu sendiri, menyelesaikan masalah kita. Sama ada itu adalah masalah yang kecil ke besar ke, tapi kita selesaikan bersama. Saya rasa kita lebih kuat bila kita bersama sebagai Malaysia.
Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi dan Digital. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Hari ini kita lawat yang merdeka. Dan saudara, kini kembali dalam Pastikan Sahih. Baik, kita mulakan dengan dakwaan rasuah serta penyalahgunaan kuasa melibatkan pegawai imigresen akan disiasat secara tuntas. Dan itu jaminan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan kekecohan yang berlaku di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur baru-baru ini. Beliau turut memuji usaha-usaha yang sedang dilakukan Jabatan Imigresen bagi memastikan ketirisan tidak berlaku secara berleluasa. Dan tambahnya, siasatan dan tindakan yang sewajarnya akan diambil bagi memperbaiki setiap kesilapan sekiranya ia timbul. Ujar Perdana Menteri lagi, beliau melihat tindakan positif yang diambil oleh pihak imigresen serta beberapa langkah juga perlu diambil bagi mengenal pasti kelompok kecil yang masih tidak mampu untuk membawa perubahan yang baik, termasuk mereka yang berdepan dengan beberapa tuduhan rasuah. Selain itu, beliau menjelaskan terdapat beberapa penambahbaikan lain perlu dilaksana segera bagi memantapkan pengoperasian di pintu masuk negara. Dan isu laungan azan di masjid kawasan Sungai Buyu perlu diselesaikan secara baik tanpa sebarang unsur-unsur provokasi. Yang di-Petua Majlis Agama Islam Pulau Pinang, Datuk Zakiyuddin Abdul Rahman berkata karya masjid berkenaan wajar mengadakan perbincangan bersama bagi menyelesaikan perkara berkenaan dengan cara yang berhemah. Dan katanya lagi, isu tersebut tidak perlu dibangkitkan dengan adanya perbincangan secara berhemah bersama penduduk di kawasan tersebut. Selain menjelaskan mengenai aduan yang dibuat oleh penduduk yang perlu diselesaikan secara baik. Pada 28 Jun lalu, satu laporan polis telah dibuat oleh individu berkaitan tindakan seorang lelaki warga tempatan yang tidak dikenali meminta pengadu memperlahankan bunyi azan kerana mendakwa terlalu kuat hingga mengganggu penduduk sekitar di kawasan Sungai Buyu. Dan susulan itu, pihak polis sudah membuka kertas siasatan berhubung kes itu dan berharap semua pihak mengambil jalan tengah dan tidak mengeruhkan lagi keadaan. Dan kebelakangan ini terlalu kerap masyarakat dijamu kisah penceraian dan pergolakan rumah tangga baik orang biasa yang tidak silu berkongsi cerita mereka di media sosial ataupun golongan selebriti. Dan hakikatnya trend penceraian di negara ini agak menggusarkan khususnya dalam kalangan pasangan beragama Islam. Rekod Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia menunjukkan sebanyak 45,420 kes penceraian didaftarkan di seluruh negara pada 2021 dengan punca utama yang dikenal pasti ialah tiada persefahaman, faktor kewangan, pasangan curang dan campur tangan keluarga. Turut menyumbang kepada penceraian ialah keganasan rumah tangga termasuk penderaan yang melibatkan fizikal dan mental. Melihat pada situasi ini, pakar mengusulkan pihak berwajib meneliti semula modul khusus pra-perkahwinan pasangan Islam dan disesuaikan dengan keperluan serta cabaran semasa, terutama dalam aspek pengurusan mental dan emosi serta isu jenayah keganasan rumah tangga. Kaunselor di Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, Dr. Azmawati Muhammad Noor, ketika mengulas isu perceraian di negara ini berkata, sudah tiba masa untuk modul khusus pra-perkahwinan ditambah baik kerana cabaran yang dihadapi pada zaman ini adalah berbeza dengan yang dilalui ketika kursus itu mula-mula diperkenalkan. Perdana Menteri memberi jaminan bahawa siasatan rapi akan dibuat berhubung dakwaan isu rasuah dan salah guna kuasa melibatkan pegawai Jabatan Imigresen di KLIA baru-baru ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu ini. Dan Perdana Menteri turut memaklumkan terdapat beberapa penambahbaikan yang perlu dilaksana segera bagi memastikan urusan yang melibatkan imigresen berjalan lancar.
Dan beliau sebelum ini melakukan tinjauan mengejut ke pintu masuk utama negara KLIA bagi melihat sendiri keadaan petugas Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM dan Jabatan Imigresen JIM susulan satu insiden yang melibatkan orang kenamaan baru-baru ini. Dan Perdana Menteri berkata terdapat beberapa permasalahan di kedua-dua jabatan itu yang akan disusuli dengan siasatan bagi penambahbaikan dan tindakan wajar. Dan sebanyak 40 daripada 112 projek perumahan terbengkalai di seluruh negara dalam proses diselamatkan menerusi beberapa inisiatif Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT setakat April. Sejumlah 105 merupakan projek lama yang bermula sebelum 2015 manakala selebihnya selepas tahun berkenaan. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata pihaknya sedang berbincang dengan pemaju lain untuk menyelamatkan projek perumahan terbengkalai atau melalui likuidasi. Dan tambah Akmal, projek perumahan yang dikategorikan terbengkalai adalah selepas menepati kriteria ditetapkan dalam Akta 118 Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Perlesenan 1966, termasuk jika tiada sebarang kerja-kerja dilakukan di kawasan projek sepanjang tempoh 6 bulan. Dan terdahulu pada Majlis Ibadah Korban KPKT, sejumlah 8 ekor lembu berjaya ditumbangkan hasil pernyataan warga kementerian dan jabatan serta sumbangan agensi bawah KPKT, dan daging diagihkan kepada para peserta, petugas media, warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM dan kementerian, termasuk penerima yang terdiri daripada 250 orang golongan asnaf berdaftar dengan program e-Kasih Jabatan Kebajikan Masyarakat. Baik, projek pembesaran dan menaik taraf lapangan terbang Sultan Ismail Petra LTSIP Pengkalan Cepa, Kelantan dijangka siap sepenuhnya September tahun depan, dan ia mengalami kelewatan 25.79% atau 143 hari berbanding jadual asar. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata kelewatan disebabkan beberapa faktor, khususnya keperluan utiliti dan bahan binaan. Dan tambah beliau, ketika ini kemajuan sebenar projek adalah 30.58% berbanding jadual asal iaitu 56.37%. Dan projek pembesaran dan menaik taraf LTSIP yang menelan belanja lebih 440 juta ringgit adalah bagi menambah baik fasiliti serta meningkatkan kapasiti terminal lapangan terbang daripada 1.5 juta penumpang kepada 4 juta orang setahun. Dalam perkembangan lain, Nik Nazmi memaklumkan Kerajaan Persekutuan meluluskan 42 projek bawah program jalan dan jambatan luar bandar JALB berjumlah 1.44 bilion ringgit menerusi rolling plan ketiga RP3 RM ke-12 di Kelantan. Dan bagi tahun pelaksanaan 2023, hampir 123 juta ringgit diperuntukkan untuk pelaksanaan projek berkenaan. Baik saudara, ada dua cara yang anda boleh lakukan untuk memastikan anda tidak menyebarkan berita palsu. Yang pertama adalah dengan menyalurkan berita atau pautan ke portal sebenarnya.my, atau yang kedua, cara yang lebih mudah adalah dengan tidak menyebarkannya. Dan dengan itu, pastikan sahih. Berat seketika, kita kembali lagi selepas ini. Siapa yang ketentukan sama ada Malaysia kekal sebagai satu negara hebat di dunia? Yang akan tentukan bukan orang-orang tua yang lapuk pemikiran nak pecah belahkan rakyat. Yang akan tentukan masa depan ini aman, semua kita bersaudara, semua kita bekerja untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita adalah anak-anak muda sendiri.
Selalunya memori saya untuk Hari Merdeka 31 Ogos adalah banyak aktiviti di peringkat sekolah. Dan di sekolah selalu masa lebih kecil dulu adalah pertandingan poster, warna bendera Malaysia dan pelbagai aktiviti kawat di sekolah. Semua itulah. Tetapi memang dulu masa saya muda di sekolah tak ada gadget lagi. Jadi pada masa itu semua Hari Merdeka kita akan tengok TV, tengok pembarisan dan sambutan Hari Merdeka peringkat nasional. Itu memang tradisi lah, setiap tahun macam tu. Tradisi keluarga, adik saya dilahirkan 31 Ogos 1983. Jadi setiap 31 Ogos adalah sambutan hari jadi beliau. So malam kita akan ada birthday party ataupun keluar makan bersama keluarga. Sambutan Hari Kebangsaan, bila kita laungkan merdeka, 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 itu adalah satu status kita bebas daripada penaklukan dulu. Dan sekarang ini dalam konteks hari ini, merdeka itu apa maksudnya untuk setiap individu rakyat Malaysia. Kita bukan saja memandang dari fakta sejarah dulu, tetapi pada masa hadapan. Untuk anak muda, untuk pastikan anda melengkapkan diri dengan kemahiran. Yang itu sangat penting kerana kalau setiap rakyat itu mahir dalam kerja mereka, negara ini akan terus membangun. Kita nak negara yang produktif. Kita nak rakyat semua menyumbang. Setiap hari, setiap orang pergi bekerja menyumbang kepada produktiviti negara. Itu harapan saya untuk golongan belia di Malaysia. Hai semua, saya Hannah Yeoh, Menteri Belia dan Sukan, dan di sini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Ingat, tekad perpaduan penuhi harapan. Harus kita seiring menjadi perkasa. Baik, bagi segmen notifikasi kita mulakan dengan Bicara Khas, iaitu naratif khas dengan kupasan inisiatif tingkatkan kualiti hidup rakyat bersama dengan tetamu jemputan iaitu Profesor Madya Dr. Awang Azman Bawi, iaitu penganalisis sosiopolitik Akademi Pengajian Melayu daripada Universiti Malaya, dan juga Encik Hafizi Razali, iaitu pengarah bersekutu Bauer Group Asia pada malam ini jam 9 malam. Anda boleh saksikan di TV1, juga di saluran berita RTM, MyTV Broadcasting, juga menerusi RTM Klik, juga menerusi Facebook Live Berita RTM. Ayuh sama-sama kita saksikan program Wacana Perpaduan dengan tajuk Mendebani Defisit Sosial yang akan menampilkan barisan panel profesional tanah air. Dan jangan lepaskan peluang untuk anda mengikuti program tersebut melalui siaran langsung Facebook Kementerian Perpaduan Negara di pautan yang disediakan. Dan saudara, adalah mustahil atau tidak mungkin kita tidak berhadapan dengan stres ataupun tekanan sama ada di rumah ataupun di tempat kerja. Pastikan anda berupaya mengawal emosi atau apa yang anda boleh lakukan adalah berkongsi dengan rakan ataupun keluarga yang anda percayai. Dan sekian daripada kami di Pastikan Sahih. Teruskan bersama kami esok pada jam 2.30 petang. Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Menyeluruh informasi sepanjang hari. Berita, berbagai cerita, penuh kisah. Ya, zaman tak lagi maju. Segalanya berjalan lebih laju. Lebih patah dari apa kita tahu. Pilih yang sahih, hanya yang satu, RTM. Merentas revolusi, mencipta legasi, berkorban jiwa dan raga. Memberi informasi, berkongsi. Hanya untuk anda, sudah pasti untuk semua. Isu semasa